Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pengkatalogkan. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu Syafiqah, Anis, Aisyah, Auni dan juga Nur Fatihah. Saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan terlebih dahulu mengenai definisi pengkatalogan. Pengkatalogan merujuk kepada proses menyusun dan mengelompokkan informasi, bahan atau objek-objek tertentu ke dalam kategori atau klasifikasi yang teratur. Proses pengkatalogkan terbahagi kepada 6, iaitu proses yang pertama adalah identifikasi sumber maklumat. Ia melibatkan pengenalpastian sumber maklumat yang perlu dikatalogkan, misalnya buku beredisi, buku ber-CD, jurnal artikel, tesis dan bahan lain. Proses yang seterusnya adalah semakan rekod. Setiap sumber maklumat disemak dengan teliti bersama rekod yang komprehensif, merangkumi butiran seperti tajuk pengarang, penerbit, tahun penerbitan. Proses seterusnya adalah label nombor panggilan. Setiap sumber maklumat diberikan nombor panggilan atau label identifikasi yang unik. Proses pengkatalogkan yang seterusnya adalah proses pengindeksan. Data dalam rekod diindeks dengan teliti untuk memudahkan data diakses. Ianya merangkumi jenis subjek, nama pengarang dan atribut yang berkaitan. Seterusnya adalah proses penggunaan sistem pengurusan maklumat. Penggunaan sistem pengurusan maklumat memudahkan proses pengkatalogkan, pengurusan koleksi dan juga untuk memudahkan akses pengguna. Dan proses pengkatalogkan yang terakhir ialah piawaian pengkatalogkan. Pengkatalogkan bahan dilakukan berdasarkan kepada piawaian antarabangsa dan tempatan. Sebagai contoh, Resource Description and Access iaitu RDA. Kepentingan pengkatalogkan dalam organisasi maklumat. Yang pertama, memudahkan proses pencarian. Pengkatalogkan membolehkan pengguna dengan cepat dan mudah mencari dan mengakses maklumat yang mereka perlukan. Yang kedua, pengurusan yang berkesan. Pengurusan organisasi akan lebih efisien dan teratur. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan integriti maklumat. Organisasi dapat memastikan bahawa maklumat disimpan dengan betul, terpelihara dengan baik dan mudah dikesan. Cabaran proses pengkatalogkan di perpustakaan. Cabaran yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perubahan teknologi seperti Web 2.0 dan data yang dicipta menggunakan peraturan lama sukar menyelaraskan dengan teknologi terkini. Cabaran yang seterusnya adalah pelaksanaan pendidikan dan latihan. Perubahan sistem pengkatalogkan memerlukan latihan mengikut arus teknologi untuk mengekalkan tahap pengetahuan pustakawan. Dan cabaran yang terakhir adalah kepelbagaian bahasa. Perbezaan bahasa, huruf dan perkataan menyukarkan RDA untuk menterjemahkan maklumat. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai proses pengkatalogan dalam pelbagai bidang yang lain. Bidang yang pertama adalah proses pengkatalogan dalam pengurusan pembuatan dan inventori. Proses yang pertama, kita perlu mengenal pasti nombor dalaman produk dan juga pembekal. Nombor produk dipanggil sebagai unit penyimpanan stok SKU dan juga nombor pembekal dikenali sebagai kod produk universal UPC. Yang kedua, kita perlu mengenal pasti kuantiti dalam tangan QOH iaitu jumlah stok semasa bagi setiap item di dalam kedai. Proses yang ketiga, kita perlu mengenal pasti lokasi penyimpanan produk dengan mengesan kawasan bagi setiap item yang disimpan atau dipaparkan di dalam kedai. Proses yang keempat, kita perlu menyenaraikan maklumat pembekal seperti maklumat hubungan, minimum pesanan, kuantiti dan juga masa penghantaran. Proses yang kelima, kita perlu menyenaraikan kos produk iaitu kos borong bagi setiap pembekal dan juga diskaun yang terakhir. Proses yang keenam, kita perlu menyenaraikan harga runcit iaitu harga semasa jualan dan juga promosi bagi barangan tersebut. Ini merupakan antara contoh sistem yang boleh digunakan untuk menjalankan proses pengkatalogan bagi bidang ini. Yang pertama adalah monday.com yang boleh digunakan untuk menjejaki maklumat inventory seperti nama produk, nombor SKU, kuantiti dalam stok dan sebagainya. Yang kedua adalah Square Post yang boleh digunakan untuk mengira persegi sesuatu item. Boleh digunakan untuk menjejaki inventory, mengira kos penghantaran dan lain-lain. Yang ketiga adalah Odoro. Odoro merupakan alat untuk menjejaki dan mengurus jumlah inventory yang besar. Proses yang kedua adalah proses pengkatalogan dalam bidang media digital dan juga hiburan.
Langkah yang pertama adalah kita memasukkan aset digital ke dalam sistem pengkatalogan dengan memuat naik fail daripada pemacu ataupun rangkaian tempatan. Langkah yang kedua adalah kita melaksanakan metadata yang menerangkan mengenai tajuk, pengarang, tarikh penciptaan. Langkah ini boleh dilaksanakan secara manual ataupun secara automatik. Langkah yang ketiga adalah kita mengklasifikasikan media mengikut kategori ataupun genre. Langkah yang terakhir adalah kita menyimpan media digital di lokasi yang selamat dan boleh diakses seperti di hard disk dan juga cloud storage. Menyediakan lokasi pusat penyimpanan, mengatur dan mencari aset digital. Seterusnya adalah Ragdam dan juga Evergreen yang menyediakan pelbagai ciri untuk membantu dalam mengatur, mencari dan menguruskan aset digital yang disepadukan dengan sistem lain untuk memperkemaskan aliran kerja. Proses yang terakhir adalah proses pengkatalogan dalam bidang rekod penjagaan kesihatan. Langkah yang pertama adalah pengumpulan rekod perubatan dari pelbagai sumber seperti pejabat doktor, hospital dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah pengisian dan pengelasan rekod perubatan dengan menyusun rekod tersebut mengikut nama pesakit, tarikh dan juga kriteria lain. Langkah yang ketiga adalah mencipta indeks rekod perubatan supaya lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan semua rekod tersebut mengikut kata kunci ataupun kriteria carian lain. Langkah yang terakhir adalah rekod perubatan tersebut disimpan dengan selamat dan teratur secara elektronik ataupun di dalam kertas. Ini merupakan 3 contoh Electronic Health Record EHR iaitu Athena Health, McKesson Medical Record Manager dan juga 3M Encoder Pro yang direka untuk merekodkan pendaftaran pesakit, menjadualkan temu janji, dokumentasi klinikal, billing dan coding dan juga pelaporan kualiti. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.